dalam hadis yang kita baca, ya, siapa yang masih ingat hadis yang kita baca, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Sungguh dalam jasad kita ni adanya segumpal daging, yang mana kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan sekiranya ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Sesungguhnya ia adalah jantung atau hati. Bagaimana kita nak tahu bahawa hati kita ni baik, hati kita ni bersih? Percayalah bahawa hubungan antara hati dan, atau batin kita kata, hubungan antara batin dan zahir kita, dia adalah ibarat apa orang kata, kembar siam. Dia sangat berkait rapat, tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Ini pun kadang-kadang ada orang salah faham. Nabi kata, kalau jiwa kita baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Dengan erti kata, ya, baik atau buruknya zahir kita menunjukkan keadaan jiwa kita. Sekiranya kita mendapati bahawa kita suka kepada kebaikan, kita menjaga solat kita, kita menjaga hukum hakam agama, kita suka agama, kita patuh agama, kita berusaha sedaya upaya untuk bergaul dengan orang-orang baik-baik, dan kita menjauhi tempat-tempat dan orang-orang yang tidak baik. Percayalah bahawa ini semua menunjukkan jiwa rohani kita yang baik. Orang yang perkataan-perkataan dia baik, dia tak suka mengumpat, tak suka berbohong, tak suka sumpah seranah, ya, ini semua menunjukkan bahawa hatinya baik. Berbeza kalau sebaliknya, kalau orang yang tak solat, orang yang mendokong pemikiran khurafat, macam-macam kepercayaan tahyul, percaya kepada kuasa ni, percaya kepada apa dipanggil, pantang larang yang tidak ada asal usul dalam agama. Dia takut ni, takut tu, bila nak masuk hutan dia mambang barat, mambang kiri. Dia tidak menjaga hukum hakam agama, dia tak jaga solat, lalai dalam solat. Dalam pergaulan, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Minta maaf, barangkali dia bergaul dengan orang yang isap rokok, dan dia rasa tenang dengan orang-orang yang isap rokok. Dia tak ada masalah. Aku toleransi, dia kata. Muzik, ini muzik ni satu masalah. Minta maaf, saya sekadar sebut je. Dia tak ada masalah. Muzik, hingar-bingar, dia seperti bunyi burung-burung sepoi-sepoi dia. Padahal muzik dengan segala-gala, ya, perkataan-perkataan lucah dan maksiat, dalam majlis-majlis yang tidak diredai oleh Allah, dia duduk dengan tenang, dengan penuh khusyuk. Majlis ihanana, majlis tahlilan, majlis maksiat dan bid'ah, dia tidak merasa apa-apa, bahkan dia rasa tenang. Ini menunjukkan adanya masalah di dalam jiwa dia. Jiwanya, ya, sudah dinodai. Dan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahawa seseorang itu, ya, barangkali dia melakukan satu dosa, maka hatinya terkena satu tumpukan hitam. Sekiranya dia bertaubat daripadanya, maka dibersihkan tumpukan hitam itu. Sekiranya tidak dan dia terus melakukan dosa itu, tumpukan hitam itu akan terus bertambah, sehingga akhirnya jiwanya menjadi hitam legam. Ya. Maka jiwa kita itu antara dua. Sama ada dia putih berseri, atau dia sudah dinodai dengan tumpukan-tumpukan hitam, atau dia sudah bertukar jadi hitam gelap gelita. Ya.
Dan ini kita boleh lihat seperti yang kita sebut tadi, bergantung kepada keadaan zahir seorang itu, dia menggambarkan batin dia. Berbeza dengan ada satu pepatah bahasa Inggeris, tapi pepatah bahasa Inggeris ni kita tak boleh guna dalam konteks antara kaitan zahir dan batin ni. Pepatah Inggeris tu kata, don't judge a book by its cover. Tapi dalam Islam bukan macam tu. Dalam Islam, you have to judge the book by its cover. Lebih kuranglah macam tu. Ya. Seperti mana zahir seseorang, begitulah batin dia. Ya. Sekiranya zahir dia baik, maka itu menjadi petanda bahawa rohani dia, batin dia baik. Mustahil kalau batin itu baik tapi zahir tak baik. Mustahil. Mustahil bahawa orang tu dia beriman, takut, takwa kepada Allah, segala-gala mengharapkan keredaan Allah, takut kemurkaan Allah, tapi dalam masa yang sama dia tak solat misalnya. Dalam masa yang sama dia berzina. Mustahil macam tu. Kenapa kita kata macam ni? Kerana ada suara-suara sumbang yang kata, ni kadang-kadang, minta maaf lah, ya, kadang-kadang perempuan tu tak pakai tudung. Dia kata, walaupun saya ni tak pakai tudung, tapi hati saya suci tau. Dia kata, niat saya baik. Apa guna? So dia nak berpalsafah pula. Apa guna kalau saya pakai tudung tapi saya macam si timah. Dia pakai purdah lagi tapi mengumpat mulut macam. Dia kata macam tu. Ini keliru. Ini ada wujudnya kekeliruan yang sangat dahsyat. Kita katakan bahawa sekiranya hati awak bersih dan suci, pasti awak akan tunduk kepada perintah Allah, dan antaranya adalah dengan pakai tudung. Ada pun tentang si timah tadi tu yang pakai purdah tapi mulut dia macam-macam, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan awak ni. Okay? Awak masalah awak, dia masalah dia. Kita tak nafikan bahawa dia pakai purdah itu baik. Walaupun mulut dia berkata dengan kataan caci nista, tetapi ini tak menunjukkan bahawa purdah tu tak baik. Kadang-kadang jangan kita keliru benda tu. Kan? Tidak nafikan bahawa dia memberi gambaran yang tak baik pada si perempuan tadi tu, kan? Pakai purdah tapi mulut tak baik. Memberi gambaran yang negatif lah. Seperti mana kita ni orang Islam, ya. Kalau kita pakai kopiah, kadang-kadang ada, minta maaf lah, kadang-kadang ada pakcik yang dah pakai kopiah, pakai baju Melayu semua, tapi isap rokok kat luar masjid. Nampak tak baik. Tapi ini tak menunjukkan bahawa kopiah ni tak pakai yang ni. Kadang-kadang ada yang jenis pakai serban lagi tapi isap rokok. Ini memang something wrong. Tetapi serban tu tak bersalah, kopiah tu tak bersalah. Yang bersalah tu adalah isap rokok tu, ya. Saya suka nak sebut, ya, kadang-kadang sejauh mana kita berusaha untuk nak menutup keburukan kita, ya, orang itu boleh berpura-pura, ya, seseorang itu boleh berpura-pura baik, sedangkan realitinya hati dia bermasalah, ya. Betapa cepatnya hati dalam tu, isi hati tu terzahir. Antara yang kita boleh bagi sebagai contoh, ini sebagai muhasabah, jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Itu kemuncak penipuan. Kita tipu diri kita. Kita kata bahawa kita ni baik, sedangkan realiti kita tahu bahawa kita ni tak baik. Kita ni banyak kesalahan-kesalahan dan pembaikan yang kita boleh buat, yang perlu kita buat. Antara tanda seseorang itu bahawa dia ni bermasalah, hati dia, jiwa dia bermasalah. Ini saya boleh bagi contoh je, contoh sahaja, jangan salah faham. Kadang-kadang bila orang cuit ni, mulut dia, boleh faham tidak? Dia panggil melatah. Tapi melatah tu pun Masya Allah, zikir dia.
Ini menunjukkan sedikit sebanyak jiwa yang tak baik. Kerana mulut kadang-kadang kata-kata lucah. Nampak dah cantik dah. Kadang pakai tudung siap. Orang tua pun kadang-kadang. Ataupun barangkali ya pakai kopiah, semua orang pergi masjid semua. Tok lebay lagi, imam lagi. Tapi kalau imam tu dia cucuk. Kita tak tahu dia boleh mencarut. Tiba-tiba dia boleh mencarut. Ini menunjukkan bahawa ada ya pemulihan-pemulihan, pembaikan-pembaikan yang perlu dibuat. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam.